Kalau sempat kita akan bincang tentang Jibril alaihi salam. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik, malam ni kita akan sambung surah At-Takwir. Kita akan sambung surah At-Takwir insya-Allah malam ni. Muka surat 586 ayat yang ke-10. 586 ayat yang ke-10. Ayatnya berbunyi wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhufu nusyirat. Okey. Wa dan idza apabila as-suhufu lembaran-lembaran. As-suhufu terjemah dia lembaran-lembaran. Daripada perkataan as-suhufu ni kita tambah mim kat depan kan. Jadi apa? Mushaf. Jadi mushaf. Perkataan dalam bahasa Melayu, mushaf ni untuk Quran lah kan dalam bahasa kita. Mushaf ni untuk Quran. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab apa-apa buku pun boleh dipanggil mushaf. Boleh dipanggil mushaf. Okey. Okey, baik. As-suhufu lembaran-lembaran nusyirat dibuka. Nusyirat dibuka. Okey. Terjemahan nusyirat dibuka. Okay. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Ayat baru kita. Tolong terjemahkan dia Tuan Haji Ishak. Ayat 10. Dan apabila lembaran-lembaran dibuka. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Surah Takwir, Allah nak cerita tentang hari kiamat. Allah nak tunjuk suasana kiamat. Sama ada tiupan sangkakala yang pertama ataupun tiupan sangkakala yang kedua. Okey. Sama ada tiupan sangkakala yang pertama ataupun yang kedua. Okey. Tuan Haji Salahuddin tolong mute-kan. Kalau boleh tolong mute-kan boleh. Tuan Haji Salahuddin tolong mute-kan. Okey. Allah sebut dalam surah ni 12 tanda-tanda ataupun 12 perkara yang bakal berlaku bila hari kiamat. So sekarang adalah yang ke-9. Yang ke-9. Sekejap Wajib Salahuddin dia beritahu dia boleh masuk, cuma dia tak boleh nak terjemah. Okey, baik, tak apa. Okey. Jadi ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Ishak tadi, ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Ishak, ayat yang ke-10 adalah tanda yang ke-9. Besar, perkara-perkara besar berlaku pada hari kiamat. Iaitu lembaran-lembaran akan dibuka. Makna lembaran-lembaran kat sini ialah, baik, saya lupa nak beritahu. Lembaran dibuka bila? Lembaran ni dibuka setelah soal jawab berlaku. Minggu lepas, ayat yang ke-8 dan ayat 9, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bayi yang ditanam hidup-hidup ditanya. Allah nak beritahu bukan bayi itu saja kena tanya, semua orang kena tanya. Setiap orang tak akan terlepas daripada pertanyaan-pertanyaan. Setiap orang tidak akan terlepas daripada pertanyaan. Nabi sebut dalam sebuah hadis tidak akan berganjak kaki anak Adam sampai ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya apa dia amalkan atau tidak, tentang rezekinya daripada mana dia dapat, ke mana dia belanjakan, dan tentang tubuh badannya Allah Ta'ala bagi untuk apa digunakan. Okey, baik. Semua kita akan ditanya. Lepas ditanya, selepas ditanya baru dibuka buku. Apa tujuan buka buku? Supaya orang-orang yang ditanya tu dia tak dapat menipu sedikit pun dalam pertanyaan-pertanyaan dia. Masa tanya ada yang menipu, ada tak mengaku, ada tak nak mengaku, ada yang kata tak buat. Maka masa ditanya tu ada orang kena zip mulut dia. Dalam surah Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ni kami kunci mulut mereka. Siapa kena kunci ni? Yang cuba nak menipu lah. Jadi masa tu, tuan-tuan, kalau lah tunjuk buku dulu baru soal jawab. Buku dia tunjuk, baru nak buat soal jawab, tak ada orang nak menipu. Soal jawab dulu. Jadi ada yang menipu, ada tak mengaku, maka Allah kunci mulut, tangan mereka berkata, kaki mereka berkata, kulit-kulit mereka jadi saksi, lalu dibentangkan buku-buku catatan amal. Apa tujuan Allah bentangkan buku catatan amal ni pada semua manusia? Tujuan dia nak suruh manusia rasa takut. Bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang banyak dosa, tujuan Allah bentangkan buku catatan amal supaya mereka rasa takut. Tolong baca dia Puan Izawani, surah Al-Kahfi, buku surat 299, ayat 49. Ni untuk kita semua lah, ni bukan untuk orang kafir saja. 299 ayat yang ke-49. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kitab catatan amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai, celakanya kami, kitab apakah ini? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Ingatlah, Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Okey, terima kasih Puan Izawani. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 586. Kita sekarang muka surat 586, surah At-Takwir. Muka surat 586, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Okey, ayat ini terjemah, dan apabila lembaran-lembaran dibuka, dibentangkan. Allah Ta'ala boleh je nak akhirat nanti tak payah hisap, tak payah soal jawab, tak payah tunjuk buku, dalam penjara terus. Boleh tak? Boleh. Kerana Allah tidak akan menzalimi seseorang pun. Tetapi Allah buat soal jawab, timbang, buka buku catatan amal bagi setiap orang. Tujuan dia apa dia? Pertama, untuk tunjuk keadilan Allah. Supaya setiap orang masuk neraka, dia tak boleh kata, saya dizalimi, saya tak bersalah pun. Jadi Allah ada soal jawab, ada timbang amalan, ditunjukkan buku catatan amal supaya setiap orang yang masuk neraka, dia tak boleh kata dia dizalimi, dia tak dibicarakan dengan adil, dia tak boleh bagi alasan tersebut. Yang kedua, tujuan dia nak suruh orang yang bergembira, nak suruh orang yang beramal gembira, tengok buku gembira, dapat result yang baik, tengok buku dapat keputusan yang baik. Nak suruh orang yang beramal soleh, bila ditimbang amal mereka bergembira, kebaikan lagi banyak daripada keburukan. Bila dia soal jawab, mereka jawab dengan penuh ketenangan, mereka jawab dengan penuh kegembiraan. Kerana apa? Amal-amal mereka membenarkan apa yang mereka jawab. Adapun orang-orang yang berdosa, orang kafir, ayat yang Puan Izawani baca untuk kita tadi, muka surat 299 ayat 49, ada perkataan takut. 299 ayat 49, Audi'al kitab fataral mujrimina mushfiqin. Muka surat 299 ayat 49, Allah berfirman, Puan Izawani dah baca tadi, dibentangkan buku catatan amal seorang-seorang, maka kamu akan tengok setiap orang berdosa merasa takut. Okey, baik. Perasaan takut ni bukan sekadar tengok apa yang ada dalam kitab. Semasa mereka yang dalam surah 49 ni, ayat 49 surah Kahfi ni, dia rasa takut lepas tengok buku. Macam kita masa sekolah dulu lah kan. Cikgu bagi buku rekod, suruh tunjuk mak ayah, suruh mak ayah sign. Kita tengok merah-merah kat buku rekod kita, rekod pelajaran kita, merah-merah, dah tahu dah balik ni mesti kena tolak pinggang. Ada setengah anak tu bawa buku rekod balik rumah, baru tunjukkan mak ayah, dia dah nangis. Ayah dia tak watang lagi, ayah dia tak marah lagi, dia dah nangis, baru tunjuk buku rekod. Jadi orang-orang yang berdosa, orang kafir, tengok buku catatan amal mereka rasa penuh ketakutan. Baik, ada 3 cara dapat buku catatan amal. Ada dapat daripada tangan kanan, ada dapat pada tangan kiri, ada dapat daripada belakang. Ada dapat kot tangan kanan, ada dapat kot tangan kiri, ada dapat daripada belakang. Cara dapat ataupun masa dapat buku tu pun dah apa ya? Dah boleh tahu dah orang tu nasib baik ataupun nasib tidak baik.
Tolong baca dia, Puan Nur Zakiah, surah Al-Haqqah, page 567. Page 567. Ayat 19, ayat 18 sampai ayat yang ke 27. Muka surat 567. Okey, surah Al-Haqqah ayat 18 sampai ayat yang ke 28 lah, 28. 567. Ya, 567 ayat yang ke-18 sampai 28. Kita sekarang sedang bincang tentang buku catatan amal. Cara dapat tu macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun daripada kamu yang tersembunyi bagi Allah. Bagi mereka yang kitabnya diberikan di tangan kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabmu ini. Sesungguhnya aku yakin bahawa suatu ketika aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diredai, di dalam syurga yang tinggi darjatnya. Buah-buahannya dekat. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat kerana amalan yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Bagi orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Alangkah baiknya jika kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Satu lagi. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Dia orang yang dapat buku kat tangan kiri, dia tak tengok lagi buku dia. Dia dapat buku belah tangan kiri tu dah tanda je dia dapat tak baik. Maka masa tu dia kata, kalau aku tak diberikan lagi bagus. Kan setengah pelajar-pelajar tu pandai ni, dia dapat buku rekod dia buang. Dia sorok ke. Lepas tu dia kata apa? Buku rekod dia ke cikgu hilang. Padahal dia dah tahu dah rekod dia tak bagus. Result dia tak bagus. Jadi dia bagi dia tak dapat buku rekod lagi bagus. Pada dapat buku rekod merah-merah je kena tangan ayah, biar tak dapat buku rekod langsung. Jadi orang-orang yang dapat tangan kiri, dia kata alangkah bagusnya kalau aku tak diberikan buku. Jadi kat sini ada tangan kanan dan juga tangan kiri. Tengok muka surat 589. Tolong baca dia Puan Salma boleh? Muka surat 589. Tadi tangan kanan dan tangan kiri, sekarang kanan dan belakang. Ayat 7 sampai ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan, 8, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. 9, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. 10, Terus? dan mengenai orang yang catatannya diberikan daripada sebelah belakang. 11, maka dia akan berteriak, celakalah aku. 12, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Okay. Cukup Puan Salma. Jadi tengok ada orang dapat tangan kanan, ada orang dapat tangan kiri, dan ada juga orang dapat tangan kanan, ada dapat tangan kiri, dan juga ada dapat daripada belakang. Ada dapat buku catatan daripada belakang. Ada satu hadis mengenai orang jaga semayang. Orang jaga solat dia akan dapat 5 kelebihan. Salah satu orang jaga solat dia akan dapat, mereka akan menerima buku catatan amal daripada sebelah tangan kanan. Orang yang jaga semayang ada 5 kelebihan untuk dia. Salah satunya ialah dia akan dapat buku catatan amal daripada sebelah tangan kanan. Dapat buku sebelah tangan kanan tu dah tanda baik untuk dia. Tengok dalam dia lagi gembira. Mengenai orang yang banyak istighfar, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Tuba, beruntung sangat liman wujida fi sahifatihi istighfaran kathiran. Beruntung sangat-sangat orang yang nanti bila dapat buku catatan amal, buka dalam tu banyak istighfar. Untung sangat. Okey, amal lain banyak bagus juga, amal lain pun banyak juga, tapi oleh kerana istighfar banyak, dia syukur sangat.
kerana istighfar dia yang banyak dalam buku catatan amal dia, itulah Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa dia. Allah Ta'ala buat dosa-dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Kita tak bincang lagi kat sini sebab selepas surah ni kita akan masuk tentang malaikat-malaikat yang mencatat buku catatan amal kita atau apa sifat dia dalam muka surat sebelah nanti. Tak apalah, baca terus boleh. Tolong baca Puan Azlina Yusof, boleh? Muka surat 587. Boleh? Muka surat 587. Ayat 10, ayat 10, 11, 12. 10. Ada 4 sifat malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Serta 11, iaitu mereka adalah makhluk yang mulia, iaitu di sisi Allah, lagi ditugaskan menulis, iaitu amal-amal kamu. Ke-12, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Okey. Terima kasih Puan. Jadi untuk 3 ayat ni, 10, 11, 12 ni, kita kata malaikat-malaikat tu ada 4M. Malaikat-malaikat tu ada 4M. Pertama, menjaga. Maksud menjaga tu mengawasi. Watcher. Kita mah watcher. Sentiasa melihat. M pertama. M yang kedua, mulia. M yang kedua, mulia. M yang ketiga, menulis. Apa kita buat semua dia tulis. M yang ketiga. M yang keempat, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Apa yang kita buat, semua malaikat tahu dan semua malaikat tulis. Jadi malaikat tidak akan berbohong, malaikat tidak akan khianat, malaikat tidak akan lalai terhadap apa saja yang Allah suruh malaikat-malaikat buat. Di antara perkara besar yang berlaku pada hari akhirat ialah buku catatan amal akan dibentangkan. Wa idza suhufu nusyirat. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 586. 586 ayat yang ke-10. Sekarang kita nak masuk ayat yang ke-11. Okey. Wa dan iza apabila as-sama langit kusyitat dihilangkan. Okey, terjemah kusyitat dihilangkan. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Maisarah Mu'tah terjemahkan boleh ayat kita sekarang. Puan Maisarah. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila langit dihilangkan. Okey, Puan, muka surat sebelah boleh? Puan. Surat Surat 587 ayat 1 surah atas sekali. Infitar. Ya, Infitar. Apabila langit terbelah. Okey, satu lagi muka surat 589. 589. Apabila langit terbelah. Okey. Terima kasih Puan. Mula-mula terbelah. Kemudian Allah Ta'ala gulung. Last kali langit tersebut dilenyapkan. Langit tersebut dihilangkan. Okey. Kat mana langit digulung? Tengok surah Al-Hajj ya, surah Al-Hajj. Tolong baca Puan Izzian Wahidah, boleh? Puan Izzian, surah Al-Hajj. Al-Hajj ke Al-Anbiya? Macam itulah surah dia. Saya nak cerita langit tu Allah Ta'ala gulung macam kita gulung kertas. Allah gulung langit. Okey, muka surat 331. Page 331. Ayat yang ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Okey, baik. Terima kasih Puan Izzian Wahidah. Allah sebut tentang langit. Kerana apa? Nak suruh manusia-manusia yang kat dunia ni tak percaya akhirat, tak percaya kiamat. Apa pandangan semua manusia tentang langit hari ni? Langit itu hebat, berdiri tanpa sebarang tiang. Maksudnya boleh langit ada tanpa sebarang tiang. Langit itu tidak pernah berlaku kebocoran, rompong, rosak, tak pernah.
Jadi manusia hari ini sejak zaman Nabi Adam sampailah ke hari ini mengetahui bahawasanya langit tu hebat, kukuh. Allah nak beritahu sehebat mana pun ciptaan Allah hari ini yang kita nampak, langit kita nampak kukuh, bumi kita nampak kukuh, gunung kita nampak kukuh. Semua tu bila berlaku kiamat, habis. Langit kita nampak kukuh hari ni, tak pernah nampak bocor, rosak, jatuh. Okey, kalau bumbu bangunan mungkin ada hari dia jatuh, ada hari dia rosak, ada hari dia bocor, kena datang orang baiki. Tengok surah Qaf, tengok surah Qaf. Nak tunjuk betapa kukuhnya langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Okey, tolong baca dia. Puan Aliza, tolong baca oleh Puan Aliza. Surah Qaf. Okey. Kita cari muka surat dia. Okey, muka surat 518 ayat 6. 518 ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah mereka memperhatikan langit di atas mereka, bagaimana cara kami membangunkannya dan menghiasnya dan tidak langsung terdapat retakan? Okey, terima kasih Puan. Allah Ta'ala buat langit tu, Allah Ta'ala tinggikan tanpa sebarang tiang. Hebat tak? Hebat. Allah hiasi dengan bintang-bintang. Hebat tak? Hebat. Dan tidak ada langsung sebarang retak. Bukan kata nak pecah, bocor, leaking, tak ada. Retak pun tak ada. Maksudnya apa? Satu ciptaan yang kukuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini banyak benda atas muka bumi ni yang berlaku, kita kadang-kadang tak pernah sangka benda tu boleh berlaku. Ada orang dia beli rumah, lama dah dia beli rumah, 20 tahun lepas dia beli rumah. Rumah dia tu tak pernah banjir. 20 tahun dah dia duduk kat situ, tak pernah banjir. Tiba-tiba baru ni berlaku banjir, naik air sampai ke lutut kawasan rumah dia. Jadi dia kata apa? Aku tak sangka rumah ni boleh naik air juga. Tak pernah berlaku dan aku tak pernah terfikir pun, aku tak pernah sangka pun air boleh naik sampai ke kawasan rumah aku. Walau rumah aku ni kira kawasan tinggi. Nampak? Apa maksud saya? Allah boleh buat masa kita hidup lagi benda-benda yang kita tak sangka akan berlaku. Kita tak fikir pun benda tu boleh berlaku. Ni baru kat dunia kita masih hidup. PKP baru ni. Okey, orang yang biasa bertahun-tahun dia berniaga untung. Orang tak akan kata dia ni akan rugi, dia ni akan bankrupt, bisnes akan lingkup. Orang tak akan cakap macam tu. Tapi tanpa disangka bila berlaku PKP, businessman hebat macam ni, dia banyak bisnes dan dia selalu bagi talk tentang bisnes, dia pun lingkup juga masa PKP. Tak sangka orang yang hebat ilmu bisnesnya, dah berkembang maju bisnesnya, tiba-tiba PKP boleh lingkup juga. Tak sangka. Ya, itu perkara-perkara yang di luar jangkaan manusia, Allah boleh buat. Kita sebagai orang Islam, kita dah jumpa dah ayat langit pecah dan sebagainya. Bila berlaku peristiwa ni nanti, orang-orang kafir yang tak percaya kiamat, mereka juga akan rasa, tak sangka langit yang kita tak pernah terfikir pun, langit yang kita tak pernah terbayangkan pun akan pecah, akan hancur. Hari kiamat nanti tak ada. Hari kiamat nanti tidak ada langit tersebut setelah Allah Ta'ala hancurkannya. Jadi Allah nak tunjuk, langit yang kukuh, kuat, teguh, sempurna itu pun Allah Ta'ala hancurkan. Manusia apa besar mana sangat, kuat mana sangat, kukuh mana sangat, hebat mana sangat, kekuatan diri dia nak halang daripada berlaku kiamat pada diri dia, tak boleh apa pun. Baik, lepas pada Allah Ta'ala hilangkan langit, dia bukan tak ada langit langsung dah. Betul, pada masa tak ada langit langsung lah nanti. Dan langit Allah lenyapkan? Tak, Allah ganti dengan langit-langit yang baru. Allah ganti dengan langit-langit yang baru. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Okey, Dr. Azizah ada, cuma tak berapa sihat. Dia dapat dengar saja. Semoga Allah sembuhkan Dr. Azizah insya-Allah. Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak Kasim, surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Ke surat 261 ayat 48. 261 ayat 48. Iaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Okey, terima kasih Tuan Haji. Di langit yang kukuh tu kita tak pernah terfikir pun akan
hancur nanti. Okey. Allah Ta'ala bukan sekadar gulung, Allah bukan sekadar pecah, bukan sekadar terbelah, bahkan hancur, hilang terus. Lalu Allah ganti dengan langit yang baru. Di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan, langit ada pintu-pintu dia. Langit-langit ni sebenarnya ada pintu-pintu dia, kita tak nampak pintu-pintu dia. Kat mana pintu-pintu langit? Allah sebut dalam surah Al-Hijr. Allah kata, kalaulah kami buka satu pintu daripada pintu-pintu langit, Allah boleh buat. Tolong baca Puan Izzawani, muka surat 262, ayat 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu, 15, tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya penglihatan kami telah dikabulkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Okey, terima kasih Puan Izzawani. Kalaulah kami buka satu pintu daripada pintu-pintu langit, lalu mereka dapat naik ke langit, Allah boleh buka satu pintu daripada mana ada pintu langit. Okey, berapa pintu ada? Wallahu a'lam. Yang penting dalam Quran Allah guna perkataan plural untuk pintu-pintu langit. Sekarang satu pintu kan, baban, satu pintu. Satu pintu, tak kisah mana-mana pintu pun, Allah buka salah satu, manusia dapat naik, Allah boleh buat. Dalam surah Al-A'raf, Allah guna perkataan pintu-pintu. Banyaklah. Tolong terjemahkan dia. Puan Nur Zakiyah boleh. Muka surat 155, ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk syurga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Okey, terima kasih Puan. Langit yang musnah tu langit pertama, sebab kita ada 7 lapisan langit. Betul. Jadi adakah semua ketujuh-tujuh tu akan Semua. digulung? Semua akan dibinasakan. Allah sebut dalam surah apa ya? Allah sebut dalam surah, setiap sesuatu akan binasa. Setiap sesuatu akan binasa. Tidak ada satu benda pun yang akan kekal. Semua akan dibinasakan. Setiap sesuatu. Bukan sekadar manusia, bukan sekadar jin. Setiap sesuatu. Allah je yang kekal. Maksudnya langit, bumi semua akan dibinasakan. Okey? Okey, baik. Kullu syai'in halikun illa wajhah, Allah sebut. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah segala ketetapan, baginya lah segala ketentuan, baginya lah segala keputusan. Setiap sesuatu akan binasa. Sesuatu tu termasuklah langit-langit. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Untuk kita orang Islam, kita dah biasa dengar ayat-ayat macam ni. Untuk orang kafir, bila berlaku suasana ni, maka mereka mengatakan, tak sangka ni, langit yang sejak mereka hidup, sejak tok nenek mereka hidup, tak pernah berlaku apa-apa musibah pun pada langit. Tengok-tengok boleh berlaku macam ni. Ya. Allah nak tunjuk bahawasanya Allah berkuasa buat apa saja. Langit Allah Ta'ala boleh lenyapkan, hancurkan, binasakan kamu, raja ke, menteri ke, kaya macam mana sekalipun, mudah Allah Ta'ala nak binasakan. Okey, baik. Ayat 12. Dan kita terus ayat 12 dan 13. Dan iza apabila al-jahim neraka. Al-jahim neraka. Su'irat dinyalakan. Su'irat dinyalakan. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkataan su'irat ni keluarlah perkataan sa'ir. Sa'ir. Su'irat kan? Sin, ain, ra, ta. Su'irat. Dia punya huruf asal dia sin, ain dan ra. Daripada perkataan sin, ain dan ra ni keluarlah perkataan sa'ir. Keluarlah perkataan sa'ir. Okey? Dalam surah Al-Mulk ada perkataan sa'ir. Su'irat dinyalakan. Dan iza apabila al-jannah syurga, al-jannah syurga,
Uzlifat, didekatkan. Uzlifat, didekatkan. Okey, terjemahkan dia. Wan Azlina Yusuf terjemahkan dua ayat ni. Ayat yang ke Ayat yang 12 ke-12 dan 13. Ya. Ayat yang ke-12, dan apabila neraka dinyalakan menjulang, ayat ke-13, dan apabila syurga didekatkan. Okey, baik. Terima kasih Puan Azlina Yusuf. Tuan-tuan dan puan-puan, neraka dah dinyalakan lama dah. Okey, neraka ni dah dinyalakan lama dah. Cuma kat akhirat nanti orang yang menuju akhirat, kita semua akan melihat neraka tersebut menyala-nyala dengan membuat-buat apinya. Allah Ta'ala, saya share hadis ya pada tuan-tuan dan puan-puan. Mana hadisnya? Hadis mengenai hadis mengenai neraka. Okey, nampak kan? Hadis mengenai neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Au uqida 'alan nar alfasanatin hatta ihmarrat." Bahasa Inggeris adalah ni. The fire was kindled for 1000 years until it reddened. Kita dah bunyi dia tu insya-Allah. Api neraka dipanaskan 1000 tahun. 1000 tahun sampai api jadi warna merah. Summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta ibyaddat. Lepas pada 1000 tahun dipanaskan sampai merah, dipanah-panahkan lagi sampai putih. Wallahu alam, kat dunia ni pernah tengok ke api warna putih? Panas sangat sampai putih api tersebut. Wallahu alam, kalau ada mungkin mana-mana tempat ada, wallahu alam. Tapi rasa saya tak pernah tengok lagi lah. Kemudian Nabi sebut lagi, summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta iswaddat. Kemudian dipanah-panahkan lagi 1000 tahun sampai jadi hitam. Sampai jadi hitam. Blacken, sampai jadi hitam. Sebab hitam itulah api neraka dipanggil Jahannam. Dalam bahasa Arab, perkataan Jahannam tu dia punya huruf asal dia Jim Ha Mim. Jim, Ha dan Mim. Jim, Ha, Mim. Maksud Jim, Ha, Mim ni apa dia? Terlalu gelap. Terlalu gelap. Sebab terlalu gelap lah ditambah nun sebagai nun emphasize, nun penekanan. Maksudnya sangat gelap api neraka tersebut. Berapa ribu tahun Allah panaskan? 3000 tahun. 3000 tahun Allah Ta'ala panaskan api neraka. Maka manusia ke akhirat nanti akan melihat neraka. Dua-dua akan dapat lihat. Orang kafir dapat lihat, orang Islam dapat lihat. Apa tujuan Allah perlihatkan neraka pada orang Islam? Tujuan Allah perlihatkan neraka pada orang Islam, didekatkan neraka pada orang Islam agar bersyukur. Orang Islam tengok neraka, dia berkata, Alhamdulillah kerana amal aku dulu, kerana aku tahan diri pada buat dosa maksiat, kerana aku bangun malam sembahyang tahajud, kerana aku berlapar menunaikan kewajipan puasa, aku terselamat daripada tempat yang teruk ni. Aku selamat dari tempat yang teruk ni. Adapun Allah tunjuk neraka. Allah tunjuk neraka pada orang kafir, tujuannya apa dia? Tengok neraka saja mereka dah takut, kelang kabut dah. Tengok surah Al-Kahfi tadi. Tolong baca boleh surah Al-Kahfi tadi. Puan Maisarah Muhtar tolong baca surah Al-Kahfi 299 tadi. Ayat bawah sekali. Tadi 49 Puan Izrani baca. Ni 299 bawah sekali. Ayat berapa ya? Saya cari juga buku surat ni. Okay, ayat yang ke-53. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Okey, terima kasih Puan. Orang berdosa, mujrimun Mujrimun ni kita pernah bincang sebelum ni. Pendosa sama ada dia kafir ataupun orang Islam termasuk. Dalil kalau kita buka page 299 ni kita dah baca dua ayat page ni hari ni, 149, 153. Kedua-dua ayat ni ada perkataan mujrimin. Wa wudi'al kitab fataral mujrimin 149. Ayat 53, wara'al mujrimun, dan orang-orang berdosa melihat neraka, mereka yakin kena masuk, mereka tak dapat tempat nak lari. Baik,
Ada satu ayat Allah kata mereka berlutut. Berlutut kat sini ada dua tafsiran. Satu memang Allah suruh berlutut. Satu lagi kerana terlalu takut, kerana terlalu risau, tak mampu nak berdiri sehingga mereka terpaksa melutut. Tengok surah Maryam, surat 310. Tolong baca Puan Salma. Muka surat 310 ayat 68. Ada Puan Salma? Puan Salma Kasih ada? Okey, baik, tak apa. Puan Aliza, tolong baca boleh Puan Aliza? Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan, kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka Jahannam dengan berlutut. Okey, terima kasih Puan. Berlutut kat situ, sama ada Allah suruh berlutut, mereka berlutut, ataupun mereka tak mampu nak berdiri, mereka tak mampu nak berjalan, mereka tak mampu nak berdiri tegak, berdiri betul. Kerana apa? Tengok neraka yang mereka akan masuk. Orang-orang yang terlibat dengan penjara dan pernah tengok orang-orang yang nak dihukum gantung sampai mati, masa daripada sel mereka nak dibawa ke tempat dia akan kena gantung, orang tu walaupun badan dia kuat, kaki dia kuat, dia tak mampu nak berjalan dengan itu. Nak mati ni, tak boleh nak berjalan lah. Orang kena pimpin, orang kena bawa tempat dia nak mati. Ni kat dunia, kena hukum gantung sampai mati. Na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara kita. Kat akhirat nanti, orang ni tengok neraka bukan tengok api kecil-kecil, api yang besar. Okey, ni hadis mengenai neraka. Saya share satu hadis mengenai neraka. Hadis ni alhamdulillah terjemah dia bahasa Melayu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey, baik. Ni hadis ni. Okey. Ni tengah-tengah ni. Dia tulis, jutaan malaikat yang menarik neraka seperti mana yang diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat, neraka Jahannam akan didatangkan oleh para malaikat. Ia mempunyai 70,000 tali penarik. Bayangkan bersama ni. 70,000 tali untuk ditarik. Okey. Setiap tali akan ada 70,000 malaikat yang menariknya. Jadi 70,000 kali 70,000, dapatlah juta-juta dia. Okey. Besar mana neraka tu? Yang ditarik oleh 70,000 malaikat bagi setiap satu tali penarik. Setiap satu tali penarik ada 70,000 tu, 70 malaikat tarik dia. Untuk apa ni? Ni, dibawa, didekatkan, dipamerkan, ditunjukkan pada semua orang. Baik orang kafir, baik orang beriman yang beramal, tak beramal ditunjuk. Tunjuk untuk apa? Untuk buat orang Islam rasa bersyukur, tak kena masuk. Untuk buat orang kafir rasa takut sangat. Tengok neraka saja dah cukup buat mereka rasa takut. Dah cukup buat mereka rasa risau, rungsing. Dah cukup buat mereka rasa menyesal yang amat-amat sangat. Ayat macam ni sama ayat macam dalam surah Syu'ara. Tolong baca dia Puan Izian Wahida. Tolong baca boleh surah Syu'ara. Saya cari buku surat ni. Muka surat 371. 371. Okey. Ayat 90, 91. 90 dan 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syurga didekatkan kepada orang yang bertakwa dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang sesat. Okey, baik. Terima kasih Puan Izian. Jadi dalam ayat ni tak beritahu pun orang beriman tengok neraka. Allah sebut syurga didekatkan kepada orang bertakwa dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat, ghawin, melampau. Orang-orang yang
sesat. Di mana ayat yang kata semua orang akan tengok neraka? Ayatnya dalam surah Al-Fajr. Yes, surah Al-Fajr. Juz Amma juga. Tolong baca dia surah Al-Fajr. Sekejap. Puan Maisarah Mukhtar, tolong baca surah Al-Fajr. Muka surat, saya cari sekejap 589. Bukan 589, sorry. 593. 593 ayat 23. Ayat 23, ayat bawah sekali. 23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesedaran itu. Okey. Terima kasih Puan Maisarah, terima kasih. Jadi dalam ayat yang kita bincang sekarang ni, ayat 23 ni, Allah sebut pada hari itu di bawah neraka Jahanam, manusia semua akan teringat apa yang dia buat dulu kat dunia. Adakah dalam ayat dia beritahu orang mukmin saja ke orang kafir saja? Tak, semua orang akan melihat neraka. Pendapat semua orang akan melihat neraka lebih kuat dengan ayat surah Maryam. Kita dah bincang tadi ayat tu. Tadi Puan Aliza dah baca ayat tu. Puan Aliza buka balik page tadi boleh? Page yang Puan Aliza baca tadi 300 berapa tadi? 310, yes. Ayat 71-72. Puan Aliza tolong baca. Tadi Puan Aliza baca ayat 68. Sekarang baca 71 dan 72. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Okey, terima kasih Puan. Tengok, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan akan datang ke neraka, mendatangi neraka. Jadi tak tengok, mesti akan tengok. Dan kami akan selamatkan orang bertakwa, tak kena masuk neraka. Orang zalim kami biarkan mereka kena masuk neraka dalam keadaan berlutut. Okey, baik. Allah SWT cerita tentang neraka dalam Quran, tujuan dia supaya kita berusaha sebaik mungkin, sebanyak mungkin untuk menyelamatkan diri pada neraka Allah SWT. Dalam hadis sebab tu selepas subuh siapa baca 3 kali, ada kata 6 kali, ada kata 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita jadi imam lah, kalau kita sembahyang seorang-seorang, Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku pada api neraka, jauhkanlah aku pada neraka. Bila kita doa pada Allah agar Allah jauhkan kita pada api neraka, apa maksudnya? Kita minta Allah beri kita taufik untuk kita buat banyak amal, dan sebab banyak amal itulah kita selamat daripada neraka. Dan bila kita doa banyak-banyak Allahumma ajirni minan nar, maksudnya kita minta agar Allah Ta'ala beri kita taufik, hidayah dan kekuatan untuk menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Jadi biasa imam-imam tempat kita baca 3 kali lepas sembahyang kan, Allahumma ajirna minan nar. Tak apa, kita kira 3 kali. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang subuh maghrib kat rumah, kita baca 6 kali. Sebab dalam hadis 3 kali ada, 6 kali ada, 7 kali pun ada. Bacalah banyak-banyak. Malam-malam sembahyang tahajud. Malam-malam kita sembahyang tahajud, antara doa yang kita jangan tinggal dalam sembahyang tahajud, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Saya rasa dah share muka surat 365 boleh? 365. Semua kat 365. Tolong baca Tuan Haji Ishak 365. Daripada ayat 63, 64 dan 65. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam dari kami, kerana sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Kamu Ustaz. So, kita nak jadi Ibadur Rahman ni, kita amalkan ayat 65 itulah.
walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Wahai Tuhan kami, palingkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Bila kita minta Allah palingkan diri kita daripada azab api neraka Jahannam, maksudnya kita minta Allah bagi kita taufik. Kita minta Allah bagi kita taufik untuk kita tambah amal-amal kebaikan, dan kita minta Allah bagi kita taufik untuk kita jauhi dosa maksiat. Ada dua hadis yang kita nak kena faham. Pernah dengar tak hadis, siapa yang lepas ambil semayang, dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Apa kita dapat kalau amalkan doa tu lepas ambil wudu? Apa kita dapat? Masuk syurga, mana-mana pintu. Yes, akan dibukakan kepadanya mana-mana pintu syurga. 8 pintu syurga dibuka, dia boleh masuk mana dia nak masuk. Oh, senang kalau macam tu. Tak payah puasa sunat, tak payah sembahyang tahajud. Tak payah puasa sunat, tak payah sembahyang tahajud, tak payah sedekah. Yang penting jaga sembahyang. Lepas tu masa lepas ambil wudu baca doa tu. Tak payah buat apa-apa amat. Macam tu kan maksudnya? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang amalkan doa tu lepas ambil wudu, Allah akan bagi taufik untuk dia buat banyak lagi amal-amal soleh yang lain. Dan Allah akan bagi taufik hidayah untuk dia jauhi dosa-dosa maksiat. Itu kelebihan baca doa lepas wuduk tu. Bukanlah maksud siapa baca tu saja, lepas tu tak payah buat amal lain dah. Tak, bukan tu maksud dia. Bukan tu maksud dia. Okay. Jadi, apa amalan kita buat, kita niatkan agar amalan ni dapat selamatkan aku daripada api neraka Allah SWT. Walaupun sikit. Mungkin bagi orang benda tu tak ada apa-apa, tapi di sisi Allah benda tu sangat bernilai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi bin Hatim. Hadis ni Imam Bukhari ada, Imam Muslim pun ada. Nabi kata, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah. Ma bainahu wa bainahu turjuman." Setiap seorang di kalangan kamu akan disoal jawab oleh Allah. Setiap seorang di kalangan kamu, tiada seorang pun melainkan semua akan disoal jawab oleh Allah. Sama ada Allah soal jawab direct ataupun Allah soal jawab melalui malaikat. Ma bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah, tidak ada translator yang akan terjemahkan apa maksud kata-kata Allah Ta'ala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddamahu. Lalu dia pun tengok belah kanan. Dia tidak melihat melainkan apa yang dia send forth, apa yang dia telah buat amal kebaikan di kat dunia dulu. Wa yanzuru ash'ama minhu, dia tengok belah kiri. Fala yara illa ma qaddama baina yadayhi. Melainkan dia tengok belah kiri dia tidak lihat melainkan amal-amal buruk dia. Amal-amal buruk dia buat kat dunia dulu. Fayastaqbiluhun nar, maka dia dihadapkan ke arah neraka. Faman istata'a minkum ayyattaqin nar walau bisyiqqi tamratin falyaf'al. Siapa yang mampu di kalangan kamu untuk menjauhkan diri daripada api neraka walaupun dengan separuh kurma, separuh daripada sebiji kurma, falyaf'al, hendaklah dia buat. Maknanya hadis ni Nabi beritahu apa saja amalan-amalan yang boleh buat kita selamat pada api neraka, buat. Walaupun orang tak pandang, Allah sedekah sebiji kurma, setengah biji kurma, tak. Kita jangan pandang kecil benda tu. Kerana benda tu boleh jadi penyebab kita terselamat daripada api neraka. Terus masuk syurga. Ya, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, kita akan masuk syurga. Confirm, insya-Allah, kalau kita mati dalam keadaan muslim. Cuma persoalannya ialah, adakah kita terus masuk syurga ataupun kena masuk neraka terlebih dahulu? Na'udzubillah min zalik. Kita beramal ni sebab kita nak jadi orang yang tak kena masuk neraka langsung. Tak kena masuk neraka langsung. Kita nak jadi orang yang terus masuk syurga Allah SWT. Lepas wuduk, kita baca doa tadi. Lepas semayang, sibuk macam mana sekalipun, nak cepat macam mana sekalipun, jangan tinggal ayat kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi. Sama ada iman tak baca iman nak cepat. Kita pun nak cepat, lepas semayang, bagi salam. Nak keluar cepat, tak apa, keluar cepat tapi ayat kursi jangan tinggal. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas semayang, tidak ada yang menghalangnya masuk syurga kecuali mati. Masuk hadis tu, lepas dia mati, dia mudah masuk syurga. Bukanlah lepas mati tak kena lalu pada mahsyar tiang sirat, tak. Dia akan mudah masuk syurga Allah SWT.
Okey, saya pernah cerita tentang Dr. Zakir Naik kan, pasal janggut. Okey, dalam mazhab Syafi'i simpan janggut sunat, cukur janggut tak berdosa. Makruh ni. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, simpan janggut sunat. Cukur janggut tak berdosa, tak haram, cuma makruh. Dalam mazhab lain yang tiga, simpan janggut adalah wajib. Bila bagi mereka wajib, kalau cukur berdosa lah. Jadi kita tak boleh pandang rendah, kita tak boleh pandang serong pada orang yang tak simpan janggut dalam mazhab Syafi'i ni. Bahkan ada setengah-setengah mufti kat negara kita tak simpan janggut pun. Bahkan Ustaz Abdul Somad, kita semua tahulah tahap ilmu Ustaz Abdul Somad, dia pun tak ada janggut. Tak apa, ada orang tanya Dr. Zakir Naik, kenapa dia simpan janggut? Ramai lagi scholars, ulama-ulama Islam yang tak simpan janggut pun. Banyak mufti-mufti Mesir ada tak simpan janggut. Mufti-mufti belah Syria ada tak simpan janggut. Maka Dr. Zakir Naik jawab. Apa Dr. Zakir Naik jawab? Dia kata dalam peperiksaan dia kata, apa saja yang saya rasa, saya yakin boleh tambah markah saya untuk saya dapat result lagi bagus, saya akan buat, saya akan tulis. Apa saja yang saya yakin boleh tambah markah, boleh dapat result lebih lagi, saya akan buat, saya akan tulis. Jadi kita kat dunia ni, dia Dr. Zakir Naik jawab, kita kat dunia ni sedang dalam ujian. Jadi apa saja yang saya yakin, kalau saya buat, saya dapat markah lebih. Saya buat, saya dapat markah lebih, saya akan buat. Walaupun ulama kata, ada kata wajib, ada kata sunat. Semua ulama-ulama empat mazhab setuju simpan janggut dapat pahala. Ni sepakat. Simpan janggut dapat pahala. Ni sepakat. Yang tak sepakat dari sudut wajib ke sunat, yang tak sepakat dari sudut kalau cukur haram ke makruh. Maka dia pilih untuk buat. Itu salah satu contoh lah. Jadi apa saja yang kita dengar, kita tahu, buat dapat pahala, kita buat. Sebut astagfirullahalazim. Senang lah, sambil berjalan, sambil bawa kereta, sambil tunggu bas, sambil naik teksi. Bukan susah pun. Itu benda yang simple. Itulah amalan-amalan yang kita rasa macam tak ada apa, tetapi boleh menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Okey, baik. Itu pasal neraka. Neraka ada 7 pintu. Neraka ada 7 pintu. Saya tak pasti dah share belum dalam kelas kita, tapi tak apa, kita ulang kaji. Tengok surah Al-Hijr. Tolong baca dia, Puan Izawani, tolong baca surah Al-Hijr. Buku surat 264. Tak silap saya 264. Saya nak tunjuk 7 pintu lah, 7 pintu neraka. 264. Yes. Muka surat 264 ayat 43 dan 44. 43 dan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu benar-benar dijanjikan kepada mereka semuanya. Baginya 7 pintu-pintu, bagi setiap pintu daripada mereka golongan yang ditentukan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Neraka 7 pintu. Setiap pintu dah ditentukan untuk orang mana masuk, orang mana masuk. Saya akan share kat skrin yang saya ambil daripada The Great Quran. Apa yang dalam buku The Great Quran tulis, saya akan share kat skrin. Okey. Nampak ya kat skrin? Nama-nama pintu neraka. 7. Puan Izawani baca 7, tapi kat skrin ada 6 je. Ada satu pintu yang mereka tertinggal. Penulis The Great Quran ni tertinggal. Pertama Hawiyah. Yang kedua Jahim. Okey. Yang ketiga Lazar. Yang ketiga Saqar. Yang keempat Lazar. Yang kelima Sa'ir. Yang keenam Whale. Okey. Yang ketujuh, siapa tahu? Kata apa tak ada agak-agak? Jahannam. Yes, Jahannam. Neraka Jahannam tak ditulis dalam apa yang saya share kat skrin. 7 nama neraka tu kita terima lah. Sebab ada ayat Quran, 7 nama neraka tu kita terima. Apa yang ditulis kat skrin ni. Adapun apa yang ditulis kat skrin ni, neraka diperuntukkan, Hawiyah diperuntukkan untuk orang-orang yang ringan timbangan amalnya, iaitu yang mereka selama hidup kat dunia, kebaikan bercampur dengan keburukan lagi banyak pada kebaikan. Ni ditulis. Mana sumber, wallahu alam. Jahim, tempat penyiksaan bagi orang mensyirikkan Allah SWT. Boleh kata betul, boleh kata
wallahu alam, ada kemungkinan lain. Saqar ni, saqar neraka untuk orang munafik. Saqar neraka untuk orang munafik. Betul ke saqar ni neraka untuk orang munafik? Sebab kalau kita tengok, tolong baca dia Puan Nur Zakiyah, surah Al-Muddassir. Surah Al-Muddassir. Muka surat 576 ayat 42-43. Bertujuh-enam ayat 42-43. 42-43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk di kalangan orang-orang yang melaksanakan solat. Okey. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama. Jadi, neraka Saqar ni untuk orang tak semayang. Untuk orang tak semayang. Orang munafik semayang. Orang tak semayang, orang Saqar ni orang Islam yang tak semayang. Allah masukkan mereka dalam neraka Saqar. Orang kafir pun akan masuk neraka Saqar. Sebab tu saya kata nama neraka yang ditulis ni kita terima, tapi siapa kena masuk tu tidak ada hadis yang jelas. Tidak ada satu hadis yang jelas mengatakan okey Nabi bersabda neraka ni untuk orang ni, neraka ni untuk orang ni, neraka ni untuk orang ni, tak ada. Neraka tu untuk orang ni tak ada. Okey. Kalau neraka sa'ir untuk orang makan harta anak yatim, kita setuju. Sebab tengok muka surat neraka sa'ir ni untuk orang makan harta anak yatim. Sebab ada ayat Quran. Tengok muka surat 78. Muka surat 78. Tolong baca dia Puan Azlina boleh. Muka surat 78. Ada perkataan sa'ir untuk orang yang makan harta anak yatim. 78 ya Ustaz. Ya, 78. Page 78 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sa'ir nama dia. Terima kasih Puan. Sa'ir yang menyala-nyala. Ayat kita sekarang kan, wa idzal jahimu su'ira yang menyala-nyala. Neraka whale yang keenam ni disediakan untuk kat sini dia panggil whale, salah satu nama lain dia panggil hutamah. Whale ni juga dia panggil hutamah dalam surah Humazah kan. Wailul likulli humazatil lumazah, whale tu nama neraka, wailul likulli humazatil lumazah. Lepas tu wama adraka mal hutamah, hutamah. Jadi whale ni dia nama dia, hutamah pun nama dia juga. Boleh nak panggil whale boleh, hutamah pun boleh, nama-nama neraka. Okey, baik. Jadi nama yang tak ada neraka Jahannam. Saya akan share satu lagi. Ni dalam The Great Quran. Saya cuma nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan. Nama neraka kita setuju sebab ada dalam Quran. Tapi setiap pintu tu tak boleh nak cakap dengan jelas. Neraka ni confirm untuk orang ni. Neraka ni confirm untuk orang ni. Kita tak boleh cakap dengan jelas. Ni yang saya nak share apa yang ditulis oleh pengarang kitab Syarah pada Tafsir Jalalain. Okey. Saya baca je lah sebab bahasa Arab. Dia kata neraka paling tinggi sekali adalah neraka Jahannam. Paling tinggi sekali neraka Jahannam. Ni dia tulis pula. Dia kata neraka Jahannam ni untuk pendosa-pendosa di kalangan orang Islam. Okey. Kemudian Lazar. Neraka Lazar untuk orang Yahudi. Hutamah untuk orang Nasrani. Sa'ir untuk orang-orang agama Sabian. Ada dalam Quran ada perkataan Sabian, Sabiin. Saqar untuk orang Majusi. Jahim untuk orang penyembah-penyembah berhala. Hawiyah untuk orang-orang munafik. Jadi, nama neraka 7 kita terima sebab ada ayat Quran. Tetapi setiap neraka tu pintu-pintu dia siapa kena masuk, kita tak boleh nak cakap dengan yakin. Kita tak boleh nak cakap dengan yakin. Orang ni je akan masuk neraka ni. Orang ni akan masuk neraka. Tak boleh cakap dengan yakin. Sebab tidak ada hadis yang jelas menyatakan. Kalau tengok pendapat-pendapat tafsir, mereka pun, imam-imam tafsir, mereka pun berbeza pendapat untuk menentukan golongan ni neraka mana, golongan ni neraka mana. Wallahu a'lam. Yang penting, kita selamatkan diri kita daripada
neraka Allah Ta'ala. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Dalam ayat akhir surah Al-Mulk kan. Tengok surah Al-Mulk boleh. Setiap malam kita baca Al-Mulk. Alhamdulillah. Banyak masjid-masjid Selangor lah yang saya tahu. Setiap malam mereka baca Al-Mulk secara berjemaah. Bagus. Sekurang-kurangnya kita baca pada tak baca langsung. Muka surat 564 ayat 28. Ayatnya berbunyi, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iyya aw rahimana faman yujirul kafirin. Yujiru tu, perkataan yujiru tu kan, saya tulis kat skrin. Faman yujiru, yujiru, ya jim ya ra, yujiru. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Daripada perkataan yujiru ni lah keluar perkataan ajir. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Yujiru keluar perkataan ajir. Okey, tolong baca dia. Puan Aliza tolong baca 564 ayat 28. Puan Aliza ada? Tertutup tadi. Okey, tak apa. Muka surat 564 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Yujiru tu melindungi, menyelamatkan. Terima kasih puan. So kita duk baca ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ni lah perkataan ni. Ya Allah, selamatkanlah aku pada api neraka. Bila kita doa banyak-banyak, apa Allah akan buat? Allah bagi taufik untuk kita rajin semayang, untuk kita tinggalkan dosa maksiat, untuk kita tak buang masa buat perkara sia-sia. Kita akan banyak bagi masa untuk buat banyak kebaikan. Kesan daripada doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Okay, baik, itu cerita pasal neraka. Kemudian Allah cerita syurga. Tadi saya sebut neraka orang kafir tengok, orang Islam pun tengok. Syurga didekatkan pada orang bertakwa. Tadi siapa baca tak silap saya surah Syu'ara. Syurga didekatkan pada orang bertakwa. Itu dalam surah Syu'ara. Dalam surah kita sekarang Allah sebut syurga didekatkan saja. Dia tak sebut pun didekatkan pada siapa. Tadi dalam surah Syu'ara ada sahabat kita baca, syurga didekatkan kepada orang bertakwa, neraka dipamerkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Sekarang Allah hanya sebut syurga didekatkan. Baik. Ada pendapat mengatakan orang kafir pun dapat melihat syurga daripada jauh. Orang kafir pun dapat melihat syurga daripada jauh. Apa tujuan Allah perlihatkan pada mereka? Supaya mereka menyesal sangat-sangat setelah melihat syurga yang Allah bagi pada orang mukmin, sedangkan mereka tak dapat langsung. Ulama-ulama tafsir mengatakan orang dalam neraka dapat melihat syurga ketika mana mereka minta pada ahli syurga nak air, nak makanan. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita lah daripada golongan yang terpaksa minta dengan ahli syurga nak air, nak makanan. Kalau kita jadi orang yang diminta, tak apa. Tapi kalau kita jadi orang yang meminta, na'udzubillah min zalik. Muka surat 156. Tolong baca balik. Muka surat 156. Tolong baca dia Puan Izian Wahida 156. 156 ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. 51. Dua ayat 50 dan 51. Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu ke atas orang kafir. Iaitu orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka.
Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Okey, terima kasih puan. Jadi ni bukti orang dalam neraka pun, orang yang jahat pun dapat melihat syurga. Mereka siap boleh minta lagi dengan ahli syurga. Boleh tak bagi air sikit? Ataupun makanan-makanan yang Allah bagi sikit? Macam mana cara minta? Macam mana keadaan minta? Wallahualam. Neraka punya luas tadi, 70,000 penarik. Okey, orang dalam neraka boleh nampak orang dalam syurga. Macam mana keadaan dia, kita pun tak tahu. Situasi sebenar dia, kita pun tak tahu macam mana. Yang penting Allah boleh buat semua tu berlaku. Sekarang ni teknologi punya hebat, betul kan? Duduk jauh-jauh pun boleh bercakap. Kita semua duduk jauh-jauh ni, tapi boleh tengok dengan jelas, dengar dengan jelas. Wallahualam, teknologi macam mana Allah nak buat kat akhirat nanti, kita pun tak tahu. Okey, baik. Orang dalam syurga, mereka boleh meninjau-ninjau kawan-kawan dia ada dalam neraka. Adapun orang dalam neraka, mereka tak boleh nak meninjau-ninjau siapa-siapa di kalangan keluarga dia ke kawan dia yang masuk syurga. Mana dalil dia? Dalil dia dalam surah Saffat. Dalam surah Saffat. Tolong baca Puan Maisarah. Surah Saffat. Saya cari muka surat sekejap. Selepas surah Yasin. Muka surat 447 ayat 50, 447 ayat 50 sampai 55. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Lalu mereka berhadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Yakni temanku itu. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Terima kasih. Puan Maisarah. Jadi ahli syurga, dia boleh meninjau. Okey, dia boleh meninjau kawan dia yang kena masuk neraka. Macam mana cara tinjau? Terbang ke, buat naik kapal angkasa ke, wallahualam. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk buat segala-galanya. Pakai CCTV ke, wallahualam. Kita pun tak tahu. Yang penting dapat meninjau kawan dia dalam neraka. Okey, semoga Allah selamatkan kita daripada azab neraka. Semoga Allah jadikan kita orang yang terus masuk syurga Allah Ta'ala. Biarlah syurga yang paling kecil pun. Biarlah syurga yang paling rendah pun. Tapi kita nak jadi orang yang terus masuk syurga. Tak nak kena masuk neraka walaupun satu saat. Sebab tu kita beramal. Okey, baik. Surah ni, sama ayat baru. Kita masuk ayat seterusnya. Allah sebut iza daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-12, 13. 12 perkara. Allah nak beritahu apa dia? Dia panggil jawab iza. Iza ni contoh. Iza apabila kan? Apabila datangnya bulan Ramadan, dia dipanggil iza. Apabila apa yang berlaku, orang terkena dia lah, maka banyaklah dibuka bazar-bazar Ramadan. Okay, itu jawapan pada iza. Dibuka bazar Ramadan tu adalah jawab pada iza. Apabila awak datang rumah saya, orang tertanya-tanya kan, maka saya akan keluarkan makanan-makanan yang sedap untuk dijamu kepada tetamu-tetamu saya. Itu jawab pada iza. Takkan iza tu tergantung. Okay? Apabila awak balik cuti ke kampung, stop. Tak ada apa jawapan. Tak kenalah kan? So, ni jawapan pada iza. Pada minggu lepas kita dah bincang apabila. Ni baru jawapan dia. Kita ada 12 apabila sebelum ni. Ayat yang ke-9 je tak ada apabila. Ni jawapan dia. Sama ayat 14. Alimat mengetahui nafsun, setiap jiwa. Nafsun, jiwa, seseorang, semua boleh. Apa yang ahdarat, dia telah bawa. Ahdarat, he has brought. Dia telah bawa. Ahdarat, dia telah bawa. Bahasa lain panggil, dia telah hadirkan. Dia telah hadirkan. Tolong terjemahkan dia, Puan Salmah boleh? Puan Salmah ada?
Ya, Ustaz. Ayat 14. Jelas. Setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Okey, cukup. Jadi inilah jawapan kepada Iza yang 14 tadi. 12. Apabila matahari digulungkan, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung diterbangkan, apabila unta-bunting dibiarkan, apabila binatang-binatang dikumpulkan, apabila macam-macam apabila, inilah Allah nak beritahu. Ni poin penting Allah nak beritahu dalam surah At-Takwir ni. Setiap manusia akan tahu apa yang dia bawa. Maka manusia masa tu akan ingat balik apa yang dia dah buat dulu. Apa dia buat dulu sejak dia balik sampailah dia mati, semua dia ingat. Sekarang ni kita ada dosa-dosa yang kita tak ingat pun nak taubat pada Allah. Ataupun kita ada hutang-hutang dengan kawan kita, tak teringat pun kita pernah hutang dengan dia. Tapi bila tengok suasana akhirat nanti, setiap orang akan fikir dalam balik, apa salah aku dulu? Apa aku tak settle lagi kat dunia dulu? Apa amalan yang bila aku minta taubat pada Allah Ta'ala lagi kat dunia dulu? Masa tu apa faedah? Tengok muka surat, tolong baca Tuan Haji Ishak boleh, 584 ayat 35. 584 ayat 35. Boleh Tuan Haji Ishak? Boleh Ustaz. 35 Ustaz ya. Ya, 35. Iaitu pada hari ketika manusia teringatkan apa yang telah dikerjakannya. Okey, itu satu. Tuan Haji Ishak teruskan satu lagi ayat. Tadi kita dah baca ayat ni, kita ulang kaji balik. Muka surat 593 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesedaran itu. Dan dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakannya, kebajikan untuk hidupku ini. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Kita ini banyak lupa kan? Lupa amalan kita yang tak selesai lagi. Lupa hutang kawan-kawan, biarlah dulu contoh. Lupa minta maaf dengan orang kita pernah sakiti. Lupa minta maaf dengan orang yang kita pernah buat dia terasa hati, kecil hati, kita pernah malukan dia, jatuhkan maruah dia. Lupa. Okey? Lupa kita ada tak bayar zakat lagi. Lupa ada tak qada puasa lagi. Sekarang lupa sebab hidup dengan sihat, tak ada masalah apa lagi, banyak benda kita lupa. Tapi bila dipertayak, contoh situasi ni, kita masa belajar dulu kan, kita ada buat salah ataupun kita tak ada buat salah kat sekolah asrama contohlah. Tiba-tiba ada pengawas datang kat kelas kita beritahu, guru besar nak jumpa awak kat pejabat sekarang juga. Kalau kita ada buat salah, malam tadi kita keluar ke, minggu lepas kita ada isap rokok ke kat asrama, semasa dalam perjalanan daripada kelas nak ke bilik guru besar tu, kita dah teringat, alamak, ni sebab dia tahu aku keluar malam-malam tadi ke? Ni sebab pihak sekolah dapat tahu aku isap rokok ke? Ni sebab pihak sekolah dapat tahu aku mencuri ke, contoh. Adapun orang-orang yang tak buat salah, dia tak buat salah, kan? Dia tak buat salah, okey? Dia pun juga dipanggil ke bilik guru besar. Semasa dalam perjalanan dia pun terfikir-fikir, apa salah aku buat? Dia pun tinggal balik, semalam tak ada buat apa, kemarin tak ada buat apa, minggu lepas tak ada buat salah apa. Tapi kenapa guru besar panggil aku? Rupa-rupanya guru besar panggil sebab nak beritahu dia terpilih wakil sekolah untuk masuk pertandingan hafazat. Contohlah. Kan, contoh. Ini orang buat baik. Ada pun orang buat jahat, tuan-tuan dan puan-puan. Bila guru besar panggil dia, masa tu dah ada 9-10 kejahatan yang dia teringat, yang dia buat minggu lepas. Okey, dia buat malam tadi, dia buat semalam. Kesalahan dia pada pelajar tu, kesalahan dia pada cikgu dia, semua dia akan teringat. Itu baru dipanggil ke bilik guru besar. Ke akhirat nanti bila manusia tengok neraka, tengok buku catatan amal, tengok azab oleh Allah sediakan, masa tu manusia teringat semua apa dia buat. Tapi apa faedah? Teringat masa tu apa faedah? Sebab tu sekarang antara amalan-amalan yang dititik beratkan oleh ulama-ulama ialah apa dia? Antara amalan-amalan titik beratkan, muhasabah. Banyak mana hari ni aku bazir masa buat benda tak faedah. Banyak mana hari ni aku cakap benda-benda yang tak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat. Maka mungkin dalam banyak perkara aku cakap tu ada 10% dosa-dosa dia.
di ketika akhirat nanti manusia akan teringat balik apa dia bawa. Maksud apa dia bawa tu, apa yang dia kerjakan kat dunia semua dia teringat. Tapi teringat masa tu apa faedah? Dia teringat yang masa dia bazirkan begitu saja. Dia teringat ada buat salah pada orang belum minta maaf. Dia teringat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ali Imran, ketika mana manusia tengok buku-buku amalan dia, manusia teringat amalan-amalan dia kalau boleh nak hari tersebut dipostponkan. Kalau boleh dia nak hari tersebut dipostponkan lagi, ditangguh-tangguhkan lagi. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Muka surat 54 ayat atas sekali. Tolong baca dia Puan Izawani. 54 ayat atas sekali. Muka surat apa tadi? 54 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ia mendapati setiap seseorang apa yang telah dia lakukan daripada kebaikan yang dihadapkan dan apa yang telah dia lakukan daripada kejahatan. Ia menginginkan kalau bahawa di antaranya ada antara amal kejahatannya jarak masa yang jauh. Dan dia memperingati kamu, Allah dirinya, dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Okey, baik. Terjemah Puan Izawani tu, orang tu mengharapkan agar dia dan amal dia ada tempoh masa yang jauh. Macam tu Mana tadi? Antara amal kejahatannya jarak masa yang jauh. Okey. Saya tak kata salah lah. Kalau putihnya terjemah, ketika mana hari akhirat nanti, setiap orang yang dia mendapati kebaikan dia buat, dihadirkan, present. Kejahatan dia buat pun present juga. Maka he want that if only between him and between the day of judgment there is period distance far. Nampak jelas tak beza dia Puan Zawani? Okay. Dia bukan nak dia jauh pada amalan dia. Dia nak hari itu dengan dia dijauhkan. Orang lain punya terjemah macam mana? Sahabat-sahabat lain cuba boleh share tak? Puan Nozakia, macam mana terjemah dia Puan Nozakia? Ayat 30 ni. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapat balasan atas kebaikan yang telah dilakukan dan ia dihadapkan kepada mereka. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antaranya dengan hari itu. Okey, terima kasih cukup Puan Nozakia. Saya tak kata salah lah terjemah Puan Zawani tu. Tapi dia mana boleh jauh dengan dosa maksiat dia. Dia dah buat, dah jauh pun lagi. Tapi dia minta ada tempoh masa, ada penangguhan, postpone, ada delay daripada dia dengan hari itu. Maksudnya, alangkah bagusnya kalau hari ini tak berlaku lagi. Alangkah bagusnya kalau hari ini tak berlaku hari ini. Apa yang berlaku hari ini Allah Ta'ala tangguhkan 100 tahun lagi ke, 1000 tahun lagi ke. Okey. Nampak? Ni pengharapan setiap manusia ke akhirat nanti. Bukan orang kafir saja. Kullu nafsin. Ayat dia, yauma tajidu kullu nafsin. Setiap orang sangat berharap sama ada dia orang baik ataupun orang jahat. Kalau orang baik kan, kira selamatlah hari tersebut. Tapi dia kata, kalau Allah Ta'ala postpone bagus juga, boleh tambah amal banyak lagi. Kalau Allah postpone bagus juga, boleh istighfar banyak lagi. Jadi sementara hari itu belum penutup ayat itu Allah kata, wa yuhazzirukumullahu nafsa. Allah Ta'ala wants you himself. Allah Ta'ala warning kita, peringatkan kita tentang diri Allah yang sangat hebat, sangat dahsyat memberi balasan, sangat dahsyat dalam mengazab manusia hari akhirat. Jadi berlaku hari kiamat nanti, setiap orang dia kalau boleh nak, kalau tangguh bagus juga. Kenapa tangguh bagus juga? Kadang-kadang ni sekadar nak bagi contoh lah. Kita dah banyak baca buku dah. Tapi tiba masuk dia berkata, Allah, ada lagi lah benda yang tak baca, lupa benda nak tengok balik. Kita dah tengok dah tajuk tu, tapi 2 bulan lepas. Kadang tak ingat sangat lah. Jadi kita akan rasa apa? Alamak, rugilah aku. Kalau lah ada kesempatan, aku nak baca balik lah 2 tajuk yang aku teringat.
Sekurang-kurangnya dia dah prepare lah banyak sebelum ni. Cuma 2-3 tajuk dia lupa nak prepare malam tadi. Dia kata kalau lah periksa ni ditangguhkan bulan depan atau minggu depan, aku ada masa lagi lah nak baca balik 2-3 tajuk tu. Sama lah juga orang-orang yang beriman, jika mana datang hari kiamat, dia pun kata kalau lah ada tempoh masa yang jauh lagi, hari ni belum berlaku lagi, aku akan tambah banyak lagi amal. Aku akan taubat lagi banyak. Aku akan istighfar lagi banyak. Di penyesalan ni akan berlaku bila hari kiamat? Jadi sekarang lah. Sebelum hari itu sampai, hari itu apa yang kita fikir nak buat, sekarang kita buat. Apa yang kita fikir nak buat pada hari tersebut, ni sebagaimana ini nyatakan, sekarang kita dah buat. Amalnya, istighfarnya, taubatnya, sekarang kita buat sungguh-sungguh. Kerana apa? Ke akhirat nanti teringat apa kita dah buat, teringat amal-amal buruk kita, apa faedah? Tak ada faedah pun, tak boleh buat apa juga. Masa tu redha je lah apa yang akan berlaku. Masa tu redha je lah apa yang bakal diterima oleh apa yang bakal kita terima, kebaikan ke keburukan ke, terima je lah. Sebab tu sekarang pentingnya tazkirah. Sebab tu sekarang pentingnya wazakir. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan. Kenapa kita selalu diberi peringatan tentang hari akhirat? Supaya banyak prepare. Itu tujuannya. Tahu semua orang tahu. Kita beritahu mak kita, okey mak, bulan 12 periksa 1 hari bulan, contoh. Mak kita tahu. Kita pun tahu sebab kita beritahu. Tapi mak kita ni kerana risau peperiksaan kita, hari-hari dia ingatkan. Bulan depan periksa ya balong. Bulan depan periksa ya banga. Minggu depan periksa ya. Dia duk ingat-ingat semua. Apa tujuan dia pun ingat semua? Kita pun jawab, mak, abang tahulah periksa bila. Abang beritahu mak. Takkan mak tak tahu? Tuan nak tak cerdik lah. Tujuan mak beritahu selalu tentang hari kiamat. Bukan mak kita tahu kita tak tahu. Bukan mak kita tak tahu yang kita ni tahu. Apa tujuan dia? Supaya kita prepare sungguh-sungguh untuk hari periksa tersebut. Jadi Al-Quran punya banyak ayat suruh beri peringatan tentang kiamat tadi, yang 12 perkara ke atas tadi. Tujuan dia sekadar beritahu, okey, Alhamdulillah kita dah masuk kelas, kita dah tahu dah. Ni 12 perkara berlaku ketika tiupan sekala yang pertama. 6 perkara berlaku ketika tiupan sekala yang pertama, dan 6 perkara berlaku ketika tiupan sekala yang kedua. Alhamdulillah aku dah dapat knowledge baru malam ni. Dah itu saja. Tak. Tujuan Allah beritahu kita perkara-perkara ini agar kita prepare sebanyak mungkin. Sediakan amal sebanyak mungkin. Walaupun bagi orang lain tak ada apa, tapi di sisi Allah Ta'ala tetap hargainya. Amal-amal tu tetap boleh jadi sebab kita selamat pada hari akhirat. Okey, baik, seterusnya. Ayat baru. Fa maka la tu kita tak payah terjemah. La tu tak perlu terjemah. Boleh? Kita terjemah fa maka, la tak perlu terjemah. Uqsimu, aku bersumpah. Uqsimu, aku bersumpah. Bi dengan Al-Khunnas, bintang-bintang. Al-Khunnas, bintang-bintang. Boleh ya? Kita buat turun 4 ayat. Ayat 15, 16, 17, 18. Terjemah Al-Khunnas, bintang-bintang. Nanti saya terangkan kenapa bintang nama Khunnas pula. Al-Jawari yang beredar. Al-Jawari yang beredar. Okey. Al-Khunnas yang terbenam. Al-Khunnas yang terbenam. Wa demi. Al-Laili malam. Al-Laili malam. Iza apabila. As-as berlalu. As-as berlalu. Wa demi. As-subhi waktu subuh. As-subhi waktu subuh. Iza apabila tanafas, mula keluar. Terjemah tanafas ni mula keluar fajarnya. Okey, tanafas mula keluar fajarnya. Sebagaimana orang menafaskan, keluar tu, tanafas, keluar fajarnya. Fajar waktu pagi mula keluar. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita. Puan Azlina, boleh terjemahkan Puan Azlina? Ayat 15, 16, 17, 18. Boleh? Boleh. Nombor 15. Oleh itu, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Ayat 16. Yang beredar juga yang tetap pada tempatnya.
Ayat ke-17, dan malam apabila ia hampir habis. 18, dan siang apabila ia mulai terang. Okey, baik. Terima kasih Puan Azlina. Tadi Allah bersumpah dengan 12 perkara nak beritahu hari kiamat nanti manusia akan teringat apa yang dia buat kat dunia dulu. Sekarang Allah nak kembali ke dunia balik. Allah nak cerita tentang kebenaran Al-Quran. Allah nak cerita tentang kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kita berita ayat 18 tadi kan? Ayat 19, 20, 21 cerita tentang 4 karakter malaikat Jibril. Tak sempatlah malam ni. Okey, tak sempatlah malam ni. Allah nak surah ni diturunkan di Mekah sebab orang kafir tak percaya Quran tu daripada Allah diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, tak percaya. Maka Allah nak cerita siapa Jibril yang buat turun Quran tu. Maka untuk Allah Ta'ala kuatkan kenyataan dia tentang Jibril, Allah bersumpah tentang 3 perkara. Bintang, malam, subuh. Bintang, malam dan subuh. Okey, baik. Pertama, la uqsimu. Kita semua tahu kan, la ni tuan-tuan dan puan-puan, la ni ada 3 terjemah. Tidak, tiada dan jangan. La, tidak, la, tiada, la, jangan. Tapi la kat sini la apa ni? La kat sini la apa? La. Okey, baik. Ada 3-4 pendapat lah tentang la ni. Pertama, la dipanggil la zaidah. La yang tidak ada sebarang makna. La zaidah. Itu yang pertama. Yang kedua, la ni lah yang memberi makna la takkid, emphasize, sungguh-sungguh. Maksudnya, maka sungguh-sungguh benar-benar aku bersumpah dengan bintang-bintang. Itu la yang kedua. La ketiga, la ni beri makna tidak. La ni beri makna tidak, la ni beri makna jangan. Apa terjemah tidak dengan jangan? Saya yakin terjemah tuan-tuan dan puan-puan depan saya tak ada satu pun terjemah tidak jangan. Jadi macam mana terjemah la ni tidak jangan? Maka la tidak ataupun la jangan. Maksudnya macam ni. Tidak ni ditujukan kepada kefahaman ataupun sangkaan orang kafir yang menyatakan Quran ni Muhammad reka sendiri. Quran ni Muhammad reka sendiri kan? Maka Allah kata, la, tidak. Quran tu bukan Muhammad reka sendiri. Aku bersumpah dengan bintang, sesungguhnya Quran tu datang daripada Jibril. Itu maksud la, tidak. Ataupun la, jangan maksudnya. Faham? Maka la, jangan. Jangan kamu reject Quran. Jangan kamu tak percaya Quran. Kerana aku bersumpah dengan bintang, Quran tu benar-benar daripada Jibril. Nampak? Ni la yang ketiga. La keempat, la dipanggil la tanbih. La yang keempat, la ni dipanggil la tanbih. Dia macam ni. Ta, nun, ba, ya, ha. Tanbih. Tanbih ni apa tahu? Untuk tarik perhatian. Tanbih maksudnya untuk tarik perhatian. Tak beri makna apa pun, tapi sekadar untuk tarik perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh huruf-huruf awal surah, alif lam mim, alif lam ra, apa makna? Tak ada makna. Kebanyakan mufassir kata wallahu alam. Tapi apa faedah sebut alif lam mim, alif lam ra tu awal? Nak tarik perhatian. Seolah-olah nak beritahu, dengar betul-betul, beri perhatian, aku nak cakap benda penting ni. Aku nak cakap benda besar ni. La tu la semata-mata. Tidak, jangan tu. Hanya bunyi. Tidak, bunyi jangan. Tapi tidak dimasukkan apa pun. Hanya sekadar nak suruh orang berpaling. Dengar. Apa nak sampaikan ni? Benda penting. Tuan-tuan, saya sekadar bagi contoh. Kalau seorang penceramah datang ceramah surah kita, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur pada Allah, Allah bagi nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat iman, Allah bagi nikmat tubuh badan, Allah sayang kita. Muqaddimah dia. Muqaddimah tu terlalu klise, terlalu biasa sangat. 10 orang berceramah, 10 datang, muqaddimah yang sama. Jadi kita sebagai pendengar ceramah pada malam tu, 5 minit pertama main telefon dulu. Kenapa tak bagi tumpuan? 5 minit sama je mana-mana penceramah. Muqaddimah 5 minit pertama tu, mana-mana penceramah sama je. Betul kan? Tapi kalau lah datang seorang penceramah, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak sebut yang dimuliakan pengerusi, tuan imam, syukur pada, tak sebut. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia diam kejap, dia kata apa? Tak mungkin. Tak mungkin.
ataupun tak patut. Tak patut. Tak boleh. Tak boleh. Jadi agak masa tu, audiens dengar nak main telefon lagi. Audiens dengar nak main telefon, nak borak. Audiens akan kata apa? Alah, 5 minit pertama mukadimah sama macam ustaz-ustaz lain. Tak. Perkataan dia tak boleh, tak dengar, tak mungkin. Itu dia panggil untuk tarik perhatian pendengar. Audiens akan beritahu puan, lain ustaz ni rare ni. Ni sangat-sangat lain daripada yang lain. Apa dia nak sampaikan ni? Tu dipanggil kaedah untuk tarik perhatian. Maka la ni, fala, tuan-tuan, saya tak ada satu pun terjemah, saya yakinlah. La tu dia terjemah dan tidak, dan tiada, dan jangan. Kan ada siapa-siapa punya terjemah? Saya rasa tak ada. Itu la ni ustaz kata tak ada. La ni terjemah dia jangan, tidak, tiada. Tak ada pun diterjemahkan. Maka la ni dipanggil la tanbih. La untuk tarik perhatian. La yang datang lafaznya tapi tak boleh makna apa-apa. Kerana apa? Nak tarik perhatian. Dengar betul-betul. Ayat ni sama macam ayat dalam surah Al-Balad. Kalau kita tengok surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Surah Al-Balad ayat 1. La, tapi mana ada perkataan. Tengok muka surat surah Al-Balad. Sama juga macam ni. Okey. Surah Al-Balad tadi kita dah buka muka surat Al-Fal. Al-Balad selepas dia. Muka surat sekejap saya tunjuk. Saya tunjuk je lah. Muka surat 594 ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. I swear by this city of Makkah. Tak ada pun tidak, tiada, jangan. Jadi la tu apa faedah dia? La tu apa function dia? La tu apa tujuan dia? La panggil la tanbih. Maksudnya tidak. Jangan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi orang akan tengok apa yang jangan. Apa yang tidak. Apa tak boleh. Maka Allah guna perkataan tersebut untuk tarik perhatian. Wallahu alam, itu pendapat-pendapat imam-imam mufassirin tentang la tersebutlah. Apa yang sebenarnya maksud la tersebut, wallahu alam. Walaupun terjemah tak didatangkan, kita baca tu tak dapat pahala. Betul kan? Kita baca tu tak dapat pahala. Cuma ada 4 tafsiran ataupun 4 penerangan ulama-ulama tafsir tentang la tersebut. Okey? Tapi dalam terjemah Melayu ke Inggeris ke, saya tengok tak ada satu pun yang menterjemahkannya. Itu macam mana tu? Perkataan tu terjemah tak ada. Rahsia Allah SWT. Itu dia panggil rahsia di kalangan, di antara rahsia-rahsia lafaz Al-Quran bagi Allah SWT. Okey, baik. Bintang dalam Quran ada beberapa perkataan bintang dalam Quran. Bintang dalam Quran, satu An-Najmi. Satu perkataan bintang, Satu perkataan bintang An-Najmi. Satu perkataan bintang An-Najmi. Surah An-Najm ada. Kemudian perkataan bintang Kaukabun. Bintang juga. Satu lagi perkataan bintang Buruj. Wasama izatil buruj. An-Najmi ni bintang. Melalui panggil Nujum 4 belalang. Wan najmi iza hawa. Surah An-Najm ada. Bintang. Kaukabun pun bintang juga dalam Quran. Buruj pun bintang juga. An-Najmi ni bintang bila dia bercahaya. Bila bercahaya dia panggil An-Najmi. Kaukabun ni siang ke malam ke, ada cahaya tak ada cahaya, dia panggil Kaukabun. Al-Buruj ni gugusan-gugusan bintang. Bila dia kumpul ramai-ramai, bentuk macam anak panah ke, bentuk kalajengking ke, bentuk lembu ke, bentuk perempuan mengandung ke, kita panggil buruj kan. Itu panggil Al-Buruj. Adapun Al-Khunnas, Al-Khunnas dipanggil sifat bintang. Sifat bagi bintang Al-Khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Apa terjemah khunnas? Khunnas ni dalam bahasa Arab, khanun si maksudnya raja'a, kembali. Kenapa bintang dipanggil kembali? Kerana bintang ni dia bergerak. Nanti dia akan kembali ke tempat asal dia balik. Bintang-bintang. Termasuklah bulan, matahari, semua dia bergerak atas dia punya paksi dia, orbit dia masing-masing. Dan nanti dia akan kembali ke tempat asal dia balik. Itu disebabkan bintang-bintang dia panggil Al-Khunnas. Ataupun siang dia hilang, esok malam dia balik ke tempat yang sama. Itu panggil bintang. Sebab tu dia panggil Al-Khunnas. Jadi kita tak ada panggil bintang tu Al-Khunnas. Al-Khunnas adalah sifat bintang. Sifat bintang. Contoh, perkataan bukit. Bukit Jabal. Tapi Allah panggil bukit rawasi-rawasiya. Kenapa? Yang memantapkan, yang membuat satu benda bergegar jadi tak bergegar. Rawasi. Bukit Jabal, Jibal, bukit. Jadi kenapa rawasi? Sifat bukit tersebut, dia menstabilkan bumi yang bergoncang.
Jadi apa-apa yang boleh menstabilkan meja bergoncang, apa-apa yang boleh menstabilkan rumah bergoncang, sifat dia rawasiyah. Okey, baik. Allah bersumpah Nabi bintang sebab orang-orang Arab mereka selalu tengok bintang. Mereka selalu tengok bintang dan mereka sebahagian mereka menganggap bintang-bintang tu sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim masa nak perli kaum mereka, apa Nabi Ibrahim buat? Sorry, ambil masa lebih sikit. Inilah kan. Kenapa Allah subhanahu Nabi bintang? Sebab bintang ni satu keajaiban. Banyak manfaat. Apa tujuan Allah buat bintang? 3 sebab. Qatadah kata Allah buat bintang 3 sebab. Pertama, hiasan langit. Kedua, untuk arah. Tengok arah. Untuk tengok arah. Orang putih panggil navigate. Navigate. Yang ketiga, untuk baling syaitan-syaitan yang cuba curi dengar berita kat langit. Okey. Tengok Nabi Ibrahim dia perli kaum dia. Muka surat 137. Boleh tak 137? Tolong baca dia Puan Aliza 137. Ayat yang ke 76. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malam bertukar gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Okay, cukup. So bintang ni kaukaban. Kenapa Nabi Ibrahim menggunakan istilah sebut macam ni? Sebab kaum dia ada sembah bintang. Kaum dia ada yang sembah bintang. Kaum Nabi Ibrahim ada yang sembah bintang. Orang Arab pun sama juga. Ada anggap bintang sebagai Tuhan. Sedangkan Allah buat bintang untuk hiasan langit. Allah buat bintang untuk pekong syaitan. Dan Allah buat bintang untuk arah jalan. Orang zaman dulu jalan malam-malam. Tak ada Waze, tak ada Google Map. Maka bintanglah mereka untuk tuju, untuk mereka bermusafir di malam hari. Jadi sebagaimana bintang ni banyak manfaat bagi manusia, Allah nak beritahu, akulah buat bintang. Dan bintang-bintang yang kamu tengok hebat tu, sekejap ada, sekejap tak ada. Ada malam kamu nampak, ada malam kamu tak nampak. Hari kiamat nanti apa berlaku pada bintang tu? Kita dah lalu ayat 2 surah ni. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Berjatuh-jatuhan. Okey? Lepas Allah sumpah demi bintang, Allah bersumpah pula demi waktu malam. Siang malam berlalu. Malam siang tu berlalu. Tak pernah berlaku lepas malam, malam balik. Kerana apa? Allah nak beritahu malam tu aku ciptakan. Dan malam tu ada banyak manfaat bagi manusia. Setiap manusia, siapa saja tak boleh buat malam macam aku buat. Yang ketiga, demi waktu subuh. Apabila fajarnya menyisir. Hari-hari kamu tengok subuh tu keluar dia punya cahaya waktu pagi. Ada dipanggil fajar kazib, ada dipanggil fajar sodik. Siapa yang buat? Akulah yang buat. Apa kelebihan dia? Waktu pagi Allah bagi kesegaran pada kamu. Waktu pagi Allah Ta'ala bagi keceriaan pada kamu untuk keluar cari rezeki. Semangat keluar pagi-pagi nak cari rezeki. Aku yang buat. Jadi Allah bersumpah dengan bintang di malam hari. Allah sumpah dengan malam yang akan berlalu pergi, nak masuk subuh. Dan Allah bersumpah dengan waktu subuh yang baru timbul. Allah nak beritahu, Quran itu didatangkan oleh malaikat Jibril. Jadi perkataan Rasul yang kita akan masuk minggu depan kita akan jumpa ayat 19 ni. Innahu laqawlu rasulin karim. Tuan kena ingat, lafaz Rasul dalam Quran bukan beri makna Nabi Muhammad semata. Allah guna juga perkataan Rasul untuk Jibril. Perkataan Rasul untuk Jibril. Jadi minggu depan kita masuk 4 sifat Jibril. Dan kita habiskan surah ni mengenai Al-Quran. Kehebatan dan juga bukti Quran itu daripada Allah, bukan Muhammad mereka sendiri. Okay, kita dah habis kelas. Kita berhenti sini dulu. Kita doakan kesembuhan untuk Dr. Azizah. Dr. Azizah ada bersama kita. Semoga tak berapa sihat. Kita doakan Allah bagi semua pada Dr. Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya zan quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma yassir jami'a umurina fi dunya wal-akhirah. Allahumma shfi Dr. Azizah, Allahumma shfiha anta syafi la shifa'a illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wa shfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Sama-sama. Ustaz. Sama-sama semua. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Wan Azlina. Terima kasih.